Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa bihi al-ghummah bi'idhnillah hatta ataahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, thumma amma ba'd. Pada pertemuan yang lepas kita dah baca berkaitan dengan pandangan mazhab berkaitan dengan ta'rif iman, dan kita dah sebutkan bahawa ada 3 pandangan utama di sana. Ta'rif iman, apakah yang dinamakan sebagai iman, dan adakah iman bertambah atau berkurang atau ianya adalah statik. Ada 3 pandangan seperti mana yang kita sedia tahu. Pertama, pandangan golongan Murji'ah yang awal, iaitu mereka terdiri daripada golongan Jahmiyah. Dalam bab iman ini, mereka mengatakan bahawa iman itu ialah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila seorang kenal Allah, maka dia telah pun menjadi seorang yang beriman. Dan ahli sunnah tidak menafikan kenal Allah itu merupakan proses awal untuk beriman, tapi dia perlu kepada tasdik, kemudian diikrarkan dengan lisan, ucap kalimah la ilaha illallah. Ketika itu barulah bermulanya iman dia. Golongan Murji'ah pertama, mereka mengatakan siapa sahaja kenal Allah maka dia seorang yang beriman. Maka mereka tidak kedapati bahawa mereka boleh berbaik dengan kaum Yahudi dan Nasara dan sebahagian daripada kaum kufar atas alasan mereka juga mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Pandangan yang kedua, pandangan di kalangan fuqaha, dan dinamakan sebagai pandangan Murji'atul fuqaha. Mereka berpandangan mereka sebenarnya bukanlah daripada golongan Murji'ah, namun oleh kerana mereka mentakrifkan iman dengan mengeluarkan amalan daripada takrif iman, maka seolah-olah mereka ada sedikit syubhah irja' pada mereka, maka dinamakan sebagai Murji'atul fuqaha. Iaitu mereka mengatakan bahawa iman itu ialah apa yang ditasdikkan oleh hati. Iman ialah apa yang ditasdikkan dan diyakini oleh hati. Dan dari segi syarah mereka juga memasukkan takrir, iaitu ikrar dengan kalimah la ilaha illallah. Dari segi lafaz kita akan jumpa dari segi ta'rif mereka sebut tasdik. Namun kalau kita baca buku-buku mereka memasukkan juga kalimah la ilaha illallah itu adalah merupakan satu perkara yang pasti untuk mentasdikkan apa dalam hati. Jadi bila mereka iman kat mana? Bila membenarkan segala isi kandungan apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, percaya dan benarkan, di situ artinya dia telah pun sempurna imannya, kerana iman pada mereka ialah membenarkan. Dalam membenarkan tidak ada maratibnya. Orang yang membenarkan, orang yang beriman. Orang yang lawan, orang yang ingkar ialah orang kafir. Jadi pada mereka di situ iman. Manakala amalan, mereka tidak masukkan dalam ta'rif iman. Mereka mengatakan amalan itu adalah suatu perkara yang melazimi suatu kepercayaan. Apabila seseorang telah yakin dengan Allah, beriman dengan Allah, maka dia akan beramal. Dia tidak masukkan amalan itu, mereka tidak masukkan amalan itu dalam ta'rif iman, ataupun mereka mengatakan bahawa amalan itu adalah suatu amalan, bukanlah iman. Manakala Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan bahawa iman itu ialah sesuatu yang diyakini oleh hati, ditasdik oleh hati, diyakini oleh hati dan diikrarkan oleh lisan, dan yang diamalkan oleh arkan, iaitu dibuktikan dengan anggota. Dalil Al-Quran begitu banyak. Antaranya Allah SWT menamakan salat kaum mukminin sebagai iman.
Nabi juga mengatakan bahawa iman itu ada lebih daripada 60 cabang. Paling tinggi adalah kalimah la ilaha illallah, dan yang rendah ialah membuang duri daripada jalanan. Artinya itu amalan-amalan termasuk dalam iman. Maka dengan takrif Ahlussunnah wal Jamaah, mereka berpandangan bahawa iman itu bertambah dan berkurang. Manakala takrif Murji'atul Fuqaha, mereka tidak mengatakan iman bertambah berkurang. Yang bertambah berkurang ialah amalan seseorang. Amalan seseorang. Iman itu tetap sempurna, amalan itu yang bertambah, amalan itu yang berkurang. Okey, dari sini ialah apa yang kita bincangkan, dan kita dah mengatakan bahawa kaul yang sebenar, kalau Ahlussunnah wal Jamaah disepakati selepas pada zaman tersebut ialah selepas dikaji dilihat sebelum berlakunya takrif fuqaha begini, sahabat dah sepakat memasukkan amalan itu sebahagian daripada iman. Sebab tu Abu Bakar pernah merasakan bahawa iman mereka berkurang dan sebagainya. Banyak kisah-kisah menunjukkan bahawa iman itu bertambah dan berkurang. Okey, ingatan tu bawa pada minggu depan. Okay, boleh insyaAllah. Ingatkan pada minggu depan insyaAllah. Ada satu perkara yang nak minta ingatkan. Kita baca dulu apa yang dicatat oleh Syekh. Di sini ada satu perkara, muka surat 93. Muka surat 93 perenggan paling bawah sekali. Kenapa? Ibn Abil Is cenderung mengatakan bahawa pandangan Murji'atul Fuqaha dengan Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada perbezaan hakiki. Perbezaannya hanyalah dalam takrif, dalam mentakrifkan. Sebab apa? Golongan pertama, Murji'ah yang pertama, memang dia berbeza terus. Sebab mereka mengatakan mereka menolak amalan. Mereka iman tu kenal Allah. Itulah kesempurnaan iman terletak di situ. Dan mereka juga yang mengatakan bahawa amalan itu tidak mengusik pun sedikit suatu maksiat, tidak sedikit mengusik keimanan. Malah mereka juga yang mengatakan bahawa mereka tidak perlu terikut atau terikat dengan syariat. Mereka cukup dengan kenal Allah. Golongan ini mewariskan pemikiran sehingga datang golongan sufi yang melampau pada akhir zaman. Ada pada zaman seterusnya mengambil pandangan Murji'ah yang awal, sehingga mengatakan bahawa mereka ahli ma'rifat tidak perlu kepada syariat, tidak perlu kepada pengamalan. Ini golongan yang melampau, yang sesat, Murji'ah yang melampau. Manakala golongan fuqaha, walaupun mereka tidak memasukkan amalan dalam ta'rif iman, tetapi mereka mengiyakan, mengikrarkan. Dan mereka mengatakan kalau orang yang beriman tetapi tidak beramal, dia berdepan dengan janji buruk Allah Subhanahu Wa Taala, masih lagi mengiyakan syurga, neraka, masih lagi semua yang lain, cuma dalam bab takrif. Maka kata Al-Imam Ibn Abil Iz, perbezaan di sini hanyalah perbezaan dari segi lafaz dan mentakrifkan, bukanlah perbezaan yang hakiki. Namun ada pandangan ulama mengatakan bahawa perbezaan ini adalah perbezaan yang ada kesannya, bukan tidak ada kesan, seperti mana yang kata oleh Ibn Qayyim rahimahullah, Ibn Abil Iz rahimahullah. Yang jelasnya, kesan yang paling nampak jelas adalah golongan sufi mengambil kata-kata Al-Imam Abu Hanifah sebagai sandaran kepada mereka. Ketika disebutkan tentang amalan, mengurangkan iman sebagainya, mereka menggunakan kata-kata imam untuk mempertahankan bid'ah mereka. Itu kesan yang paling jelas yang kita nampak. Ya, namun perbincangannya anda akan detailkan minggu depan sebab anda tak sempat nak rujuk, anda terlupa untuk nak rujuk tentang masalah itu lebih detail. Bagaimana hujah ulama dalam mengatakan bahawa perbezaan berkaitan dengan ta'rif iman ini bukanlah lafzi, tapi ianya hakiki, iaitu perbezaan yang ada kesan terhadap masyarakat, bukan perbezaan yang sekadar ta'rif lafaz sahaja. Okey, insyaAllah kali ini kita masuk pada perbincangan seterusnya. Di sini kata Syekh, kata Ibn Abil Iz rahimahullah, di sini ada satu perkara yang perlu difahami betul-betul, iaitu menghukum dengan hukuman selain yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang ada yang mengeluarkan seseorang daripada agama, dan kadang-kadang ia menjadi maksiat, sama ada dosa kecil atau dosa besar, sama ada ia menjadi kufur secara majazi atau kufur asghar. Ada dua pendapat seperti mana yang telah disebutkan. Okey, kita baca ayat
Al-Quran sebelum ini, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Muka surat 88 tu ada Syekh cakapkan, barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, mereka adalah orang-orang kafir. Quran mengatakan bahawa mereka adalah orang-orang kafir. Okey, maka Syekh mengatakan bahawa perlu diingatkan orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, tidak berhukum dengan hukum Allah, maksudnya dalam semua bab, tak semestinya bab hudud, kisah sahaja, semua bab lain hukum-hukum Allah, tidak beramal dengan hukum Allah, mereka adalah orang-orang kafir. Yang kata Syekh di sini perlu diingatkan, okay, perkara yang perlu difahami betul-betul ialah menghukum dengan hukuman selain yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang ada yang mengeluarkan seseorang daripada agama, kadang-kadang betul-betul kafir, kafir yang hakiki atau kafir yang besar, kafir kufur yang besar. Dan kadang-kadang ia menjadi maksiat. Dia tak jadi kafir terkeluar dari Islam, dia menjadi maksiat, sama ada dosa kecil ataupun dosa besar. Walaupun Quran sebut kafirun, tetapi kadang-kadang tidak jadi kafir yang besar, boleh jadi kafir yang kecil. Dan menurut dua istilah pada golongan murji'atul fuqaha, mereka menambahkan mereka mengatakan kufur ada dua jenis. Satu kufur hakiki, yang kedua kufur majazi. Sebab pada mereka kufur juga tidak ada martabatnya. Orang ahli sunnah mengatakan iman ada maratib, ada level-levelnya, ada kadar-kadarnya, ya. Dan juga kufur juga ada level-levelnya. Maka dalam istilah ahli sunnah wal jamaah, kufur yang mengeluarkan seorang dari Islam dinamakan kufur yang besar, kufur akbar. Kufur akbar. Manakala kufur, mana suatu perkara yang Quran sebut kufur, hadis sebut kufur dalam setengah amalan, dan namun dalam ayat yang lain menunjukkan bahawa mereka belum lagi kafir, itu kufur asghar. Sebab apa? Dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah, sebagaimana iman ada maratib, ada level-levelnya, kufur juga ada level-levelnya. Kufur yang besar ialah kufur yang terkeluar dari Islam. Manakala orang-orang yang membunuh, dia kufur, tapi kufurnya kufur yang bukan kufur yang besar. Orang-orang yang melakukan seperti juga munafik yang besar, yang mana yang munafik i'tiqad dia, ada yang munafik dalam amalan. Dia orang Islam, beriman macam orang Islam, cuma amalan dia macam golongan munafik. Jadi ada maratib. Okey, sebab tu istilah, kalau dia kata faulaika humul kafirun, barang siapa yang tak berhukum hukum Allah, mereka adalah orang kafir. Bab pertama, istilah pertama kafir, semua sepakat bahawa perlu dikekalkan lafaz kafir. Tak boleh kita kata tak kafir, tak boleh kita nafikan. Tak boleh kita nafikan lafaz kafir di situ. Sebab apa? Sebab memang ada orang yang tak berhukum hukum Allah, dia memang terkeluar daripada agama Islam, maka dia adalah kafir. Ini keadaan pertama. Cuma kadang-kadang ada orang yang tak berhukum hukum Allah, dia tak kafir. Jadi kafir ke mana? Bagi golongan murji'atul fuqaha, oleh kerana mereka kata kafir itu tidak ada maratibnya, kufur itu satu je, iman itu satu je, percaya, yakin apa yang Allah beritahu, percaya, mengiyakan. Kufur ialah menolak, juhud, ingkar. Jadi orang yang ingkar mana ada maratib? Dah tak ada macam tu. Okay. Jadi kata kufur, orang yang buat perkara-perkara yang kufur, yang disebutkan kufur, seperti membunuh, perkara yang disebutkan kufur tapi tak sampai tahap keluar dari Islam, mereka namakan kufur jenis itu kufur majazi. Majaz artinya hanya pinjam nama, menggunakan nama kafir, majazi. Mereka sama juga, mereka tak tolak ayat Quran, cuma mereka mengistilahkannya sebagai majazi. Jadi dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah, kufur ada dua. Satu kufur besar, yang kedua kufur kecil. Ini pandangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah, jumhur Ahlussunnah wal Jamaah, ataupun umum, pandangan umum Ahlussunnah wal Jamaah secara ilmiahnya. Pandangan Ahlussunnah wal Jamaah juga di kalangan yang kita namakan murji'atul fuqaha, mereka namakan kufur tu kufur hakiki dan kufur majazi. Kerana pada mereka kufur tidak ada martabatnya, levelnya satu je, kufur kafir lah, yang mukmin lah. Jadi tapi mereka tidak menolak bahawa adanya orang yang melakukan amalan-amalan yang dinisbahkan sebagai kafir, dia tidak kafir. Jadi apa nama dia? Nama yang mereka namakan kufur majazi, majaz.
Majaz artinya bukan kafir pun, cuma guna nama kafir. Tapi Ahli Sunnah kata kafir, kafir lah, tapi kafir kecil, bukan kafir besar. Itu dari segi perbezaan istilah antara cara penggunaan di kalangan Ahli Sunnah dan juga dengan Murji'atul Fuqaha, dan mereka juga di kalangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Cuma mereka tersilap secara ilmiah di situ, dan cuma yang kita nak bincangkan minggu depan bukan setakat ilmiah, dia memberi kesan terhadap pengamalan masyarakat. Dia memberi kesan bukanlah sekadar perbezaan ta'rif ataupun lafzi sahaja. Okey. Sama ada ia menjadi kufur secara majazi atau kufur asghar. Kalau orang yang buat satu dosa yang dikatakan sebagai kafir, itu orang yang tidak berhukum hukum Allah, yang Allah namakan sebagai kafir, tetapi amalan itu disepakati bahawa dia tidak kafir, namanya apa? Dua. Kata Ibn Abil sama ada dinamakan sebagai kufur majazi ikut pandangan golongan fuqaha, pandangan Abu Hanifah dan juga pengikutnya, ataupun dinamakan sebagai kufur asghar, iaitu kufur yang kecil. Ada dua pendapat seperti mana yang telah disebutkan. Ini kita dah bincangkan. Sebab apa? Oleh kerana mereka katakan iman tidak bertambah berkurang, maka satu level saja. Kufur tidak bertambah berkurang, hanya satu level. Maka majazi itu maksudnya bukanlah betul-betul, dia bukan kufur pun, dia sebenarnya amalan maksiat, cuma dinamakan sebagai kufur, pinjam nama, hanya menggunakan nama majaz. Kata Syekh, ini okey. Perbezaan takrif tadi kita tinggalkan dulu. Bukan tinggalkan, kita dah faham. Kita masuk pada apa? Masuk pada perbincangan yang lebih pokok pada itu, lebih asas. Kenapa boleh jadi kadang-kadang jadi kafir, kadang-kadang orang tidak berhukum hukum Allah, kadang-kadang boleh jadi kafir, kadang-kadang tak jadi kafir, ataupun tak keluar pada Islam, kafir hanya kafir yang kecil. Kenapa? Kata Syekh, ini bergantung kepada keadaan hakim. Bukan hakim, keadaan orang yang melakukannya. Keadaan pelakunya. Tukarkan hakim tu, so kita tidak faham nanti. Bergantung pada keadaan orang yang melakukan perkara tersebut, yang tidak berhukum menghukum Allah tersebut. Seperti kata Syekh, kata penterjemah, menterjemahkan apa kata Syekh, kata-kata Syekh, dia berkata, sekiranya dia meyakini bahawa menghukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak wajib, dan dia bebas memilih atau memperlekehkannya, di samping dia meyakini bahawa ia adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu tu hukum Allah, tapi dia kata tak wajib berhukum hukum Allah, atau dia mempersedakan hukum Allah. Dahlah dia tak buat hukum, tak laksanakan apa yang Allah perintahkan, dia persedakan, dia mainkan. Kemudian dia kata tak wajib, suka hati aku lah nak buat ataupun tidak. Memang datang pada hati dia begitu, dan memang dia, maksudnya dia orang yang dah tidak berhukum hukum Allah dan menolak hukum Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini, kata Syekh, maka ini adalah kufur akbar. Kufur akbar iaitu kufur yang terkeluar daripada agama Islam. Ada kat bawah tu, tuan-tuan baca sendiri kat bawah nota kaki, kata-kata Syekh Ahmad Syakir. Kita bacalah secara umum. Boleh? Perlu baca tak perlu baca? Baca sekali bas. Nota kaki. Syekh Ahmad Syakir berkata, Ahmad Syakir adalah ulama Mesir yang terkenal, seorang pentahqiq yang terkenal di zaman ini. Mana pada zaman-zaman bukan zaman kita lah, beliau dah wafat zaman 70-an. Zaman Syekh Ahmad Syakir. Ini adalah seperti yang menimpa mana orang yang tidak hukum-hukum Allah, kemudian dia merasa dia bebas untuk ambil mana-mana sekalipun. Dia kata tak wajib ikut hukum Allah, bukan kata tak mampu, tak wajib, malah perlekehkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Terjadi pada siapa? Kata Syekh, ini adalah seperti yang menimpa orang-orang yang mempelajari undang-undang Eropah daripada kalangan tokoh umat Islam. Begitu juga dengan wanita-wanita Islam yang telah menyukai undang-undang itu, menghukum dengannya dan memperluaskannya. Ini adalah akibat daripada pendidikan yang dasarnya dibina oleh pendakwah Kristian yang menghancurkan dan memusuhi Islam. Dalam kalangan mereka ada yang melakukan terang-terangan dan ada yang melakukannya dengan menyorok-nyorok. Mereka hampir menjadi sama belaka. Sesungguhnya kita adalah datang daripada Allah dan kepadanya lah kita akan kembali. Ini memang ada orang begini. Perbuatannya jelas, perbuatan kufur akbar. Cuma bila walaupun perbuatan kufur nak menghukumkan, nombor dua. Tapi kita cerita tentang hukum, kita tak cerita tentang menghukumkan personal.
Mana keadaan yang begini, hakikat asalnya dia boleh jatuh jadi kufur akbar. Tapi kita janganlah pergi tak saya sebut nama lah, orang yang merdekakan hukum Allah kau kafir, tak boleh lah. Dia mungkin jahil, dia mungkin kerana ada benda lain yang wallahualam kita tak tahu. Jadi untuk menjatuhkan hukuman pada personal kita dah bincangkan sebelum ni. Tapi hakikatnya, hukumnya, orang yang mempersetujukan hukum Allah dan mengatakan tak wajib berhukum hukum Allah, hukum asalnya, hukum yang sepatutnya untuk mereka dalam syariat, orang yang begini adalah kufurnya kufur akbar. Sekiranya dia yakin wajib berhukumkan hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia sedar pada ketika itu, sedang dia berpaling daripadanya, iaitu tidak menjalankan hukum itu, nescaya dia akan mengundur di samping mengakuinya bahawa dia layak menerima pembalasan. Ni ayat penjerimah sebenarnya. Kalau ayat asal anda baca tadi mudah faham je. Maksudnya kita terjemah sikit, ambil daripada kita sambung dulu. Maka orang ini adalah orang yang melakukan maksiat dan dinamakan sebagai kafir secara majazi atau kufur asghar. Siapa dia? Kalau dia beramal okey, wa in i'taqada wujubul hukmi bima anzalallah wa ilmuhu fi hadhihi alwaqi'ah wa adala anhu ma'tirafihi fa innahu mustahiqqun lil 'uqubah fa hadha 'asin. Sekiranya seseorang yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala dan dia mengiktikad bahawa sepatutnya dia wajib berhukum hukum Allah. Dia iktikad bahawa hukum Allah adalah wajib. Cuma dia iktikad dia wajib buat, tapi dia tak buat. Dia tak berhukum kepada Allah sedangkan dia mampu. Cuma hatinya dia kata sepatutnya aku buat, sepatutnya aku lakukan. Maksudnya dia tidak mengingkari. Orang tanya pada dia hukum Allah begini-gini, dia kata memang hukum Allah begitu, tapi adalah tapi-tapinya. Atau dia tak boleh buat, bukan tak mampu. Dia tak nak buat. Mungkin dia nak jaga jawatan, mungkin nak jaga ini dan itu dan sebagainya. Okey. Wa adalah anhu, maka dia ambil hukuman yang lain. Dia ambil jalan penyelesaian yang lain selain daripada apa yang Allah tetapkan. Ma'tirafihi bi annahu mustahiqqun lil 'uqubah, dalam keadaan dia mengaku bahawa perbuatan dia ini memang akan dihukum oleh Allah, dia akan terima hukuman daripada Allah. Fahuwa 'asin, maka kedudukan ketika itu dia adalah seorang yang melakukan maksiat, maknanya ahli maksiat. Dia tak tolak hukum Allah, tapi dia tidak beramal dengan hukum Allah. Dalam keadaan begitu dia jadi orang yang berdosa. Asin. Wa yusamma kafiran kufran majaziyan atau kufran asghar, dan dinamakan sebagai kufur majazi atau kufur asghar. Lebih tepatnya kufur asghar. Cuma Syekh Ibn Abil Ais seperti mana kita sebut pada awal, beliau mempertahankan, beliau menerima kedua-dua istilah tersebut. Beliau mengatakan tak kisahlah pakai kufur asghar ke atau majazi, tak kisahlah kata iman ni tak ada hujan sekalipun kerana tidak mendatangkan apa-apa kesan, kerana beliau perbezaan hanya lafzi. Maka beliau menggunakan kedua-duanya. Ini pandangan Imam Ibn Abil Ais, seperti mana yang telah kita bincangkan, kita baca pada minggu lepas. Okey, sambung lagi. Maka orang, okey dah. Sekiranya, ni keadaan ketiga, sekiranya dia tidak tahu hukum Allah Subhanahu wa taala dalam satu-satu masalah. Dia ni memang nak berhukum hukum Allah, betul-betul semua benda nak ikut hukum Allah, tapi dia tak tahu. Jahil, tak tahu. Tapi dia memang betul-betul dia memang benar-benar cuba untuk ikut hukum Allah dalam semua bab. Memang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia mengerah, sekiranya dia tidak tahu hukum Allah Subhanahu wa taala dalam satu-satu masalah, setelah dia mengerah tenaga bersungguh-sungguh untuk mengetahui hukum Allah Subhanahu wa taala tetapi tersilap.
maka orang ini mendapat satu ganjaran atas ijtihadnya. Kadang-kadang orang tersalah, dia hukum apa yang dia buat salah daripada hukum Allah. Tidak berhukum Allah, tapi setelah dia berijtihad, dia cuba untuk ikut, tapi tersilap juga. Tersilap kerana manusia akan tersilap. Walaupun dia tidak berhukum, tetap dia tidak berhukum Allah. Jangan pula kata dia dah cuba semua sekali, apa yang dia buat itu betul. Salah, tetap salah. Cuma kesalahan dia tadi merupakan masuk dalam bab ialah orang yang salah ijtihad, iaitu dia dapat satu pahala. Dia dapat mendapat satu ganjaran atas ijtihadnya. Kesilapannya adalah dimaafkan. Yang salah dimaafkan kerana dia cuba untuk ikut hukum Allah tadi, dapat satu pahala. Kerana dia cuba untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Okey. Sampai di sini. Okey. Okey. Sampai sini bab berkaitan dengan kufur jelas. Okey. Cuma Syekh taklik sedikit kata, maksud Syekh dengan katanya, siapa Syekh? Kalau Ibn Abil Ais kata Syekh, artinya Al-Imam Tahawi. Maksud Imam Tahawi dengan katanya, iaitu dalam matan, kita tidak mengatakan dosa yang dilakukan oleh pelakunya tidak memudaratkan iman, berlainan dengan Murji'ah. Murji'ah kata dosa tak memudaratkan iman pun. Ahli fuqaha mengatakan memudaratkan iman. Okay. Iman sempurna tetapi memudaratkan, akan menjadikan orang tu masuk dalam neraka, kerana dia amalan itu ialah satu yang melazimi keimanan. Mereka kata menjadikan dia sebagai satu kelaziman walaupun tidak memasukkan dalam takrif. Syekh kata, maksud Syekh Al-Tahawi ketika menolak pandangan yang golongan Murji'ah, Syekh kata apa? Kita tidak mengatakan dosa yang dilakukan oleh pelakunya tidak memudaratkan iman, berlainan dengan Murji'ah. Ini ada dalam matan. Kata matan Syekh kata, wala naqulu la yadurru ma'al imani dhanbun liman amilah. Ini matan yang kita dah baca sebelum ni. Syubhat mereka ini telah mempengaruhi beberapa orang yang awal, lalu para sahabat sepakat menghukum bunuh mereka sekiranya mereka tidak bertaubat. Keadaan ini berlaku tidak? Berlaku pada zaman Sayyidina Umar Khattab. Berlaku pada siapa? Berlaku kepada Gubernur Umar Khattab sendiri. Gubernur Umar hantar iparnya ke Bahrain sebagai seorang gubernur. Itu salah seorang dari ahli Badar, Qudamah bin Maz'un, adik kepada Uthman bin Maz'un. Adik-beradik Uthman dan juga Abdullah bin Maz'un. Mana orang hebat-hebat. Menjadi Umar lantik Qudamah bin Maz'un jadi apa? Jadi wali ataupun jadi gubernur di Bahrain. Ketika di Bahrain, Qudamah bin Maz'un menghukum Allah Subhanahu wa taala. Tapi bab arak beliau salah faham. Kita baca dulu apa Syekh sebut. Baca dulu. Supaya cerita anak tak ni. Okey. Qudamah bin Abdullah, sebenarnya Qudamah bin Maz'un. Memang dalam yang tepat, yang betulnya nama beliau adalah Qudamah bin Maz'un. Ataupun dalam dicatatkan memang setengah daripada cetakan malah pada tulis Qudamah bin Abdullah, tetapi hakikatnya bukan Qudamah bin Abdullah, Qudamah bin Maz'un. Abdullah tu adik-beradik dia. Abdullah dan juga Uthman adik-beradik dia. Nama sebenar sahabat ni namanya Qudamah bin Maz'un. Kalau ikut pada sini kata Qudamah bin Maz'un bin Wahab bin Hudzafah bin Jumah Al-Qurashi, dikenali dengan Abu Umar atau Abu Amar. Dia adalah saudara kepada Uthman bin Maz'un dan bapa saudara sebelah ibu kepada Hafsah dan Abdullah ibnu Umar. Maksudnya siapa? Ipar dia lah, ipar Sayyidina Umar. Ipar Sayyidina Umar sendiri, adik-beradik dengan isteri Umar. Siapa dia? Qudamah bin Maz'un wa huwa minas sabiqina lil Islam, antara orang yang paling awal masuk Islam. Hajara ila al-Habsyah, orang yang muhajir pergi ke Habsyah
ma'a akhawaihi, bersama dengan dua saudaranya Uthman wa Abdullah, Uthman dan Abdullah. Wa syahida Badran wa Uhudan wa sairul masyahidi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia ikut perang dalam perang Badar, ikut perang dalam perang Uhud, dan semua peperangan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meninggal pada tahun 36 dalam umurnya ketika itu 68 tahun. Okey, ni kisah Qudamah bin Maz'un. Apa berlaku pada Qudamah? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni bab arak. Kita cerita terus. Bab arak, kata Qudamah, arak untuk kita halal, boleh. Sebab kata apa? Beliau baca ayat Quran. Qudamah bin Maz'un ahli Badar. Ahli Badar, Allah kata buatlah apa sekalipun Allah akan ampunkan. Memanglah mereka orang yang golongan yang hebat. Tapi berlaku pada beliau sendiri. Orang awal masuk Islam, ikut dalam perang Badar, ikut perang Uhud, ikut semua peperangan, sahabat Nabi yang utama. Tapi pernah berlaku pada beliau minum arak selepas apa? Selepas pengharamannya. Maksudnya selepas, pada zaman Sayyidina Umar Khattab, selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Saya baca yang teks yang asal dulu. Syaribal khamra ba'da tahrimiha wa huwa wa ta'ifah. Dia bersama dengan sekumpulan yang lain. Wa ta'awwalu qauluhu ta'ala. Kerana dia salah faham dalam bab firman Allah Subhanahu wa taala, laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus solihat. Tidak ada dosa terhadap orang-orang yang beriman dan beramal soleh sekiranya mereka makan dan minum, selagi mereka bertakwa kepada Allah, mereka beriman dan beramal soleh. Kata Uthman bin Maz'un, kalau minum makanan ni tak mempengaruhi apa. Kalau kita makan satu perkara haram bila dia melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman dan beramal soleh. Kalau ada orang minum arak, kemudian dia salat, beriman, beramal soleh, buat semua sekali, semua benda yang diwajibkan dia buat, okay, tidak menghalang dia daripada beramal soleh, maka tak apa. Salah faham. Maka artinya menghalalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah haramkan. Kemudian berita ini sampai pada Umar Al-Khattab. Dan diadukan kepada Umar Al-Khattab. Gubernur buat masalah, adu pada khalifah. Falamma dzukira dzalika li Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ittafaqa huwa wa Ali ibn Abi Talib wa sa'iru sahabah ala annahum in i'tarafu bit tahrim juridu wa in asarru ala istihlaliha qutilu. Bila berita sampai pada Sayyidina Umar Al-Khattab, maka Umar Al-Khattab bersama Ali bin Abi Talib dan sahabat-sahabat yang ada di keliling Sayyidina Umar Al-Khattab, okay, mereka telah sepakat ijma' buat satu keputusan. Apa keputusannya? Terhadap Qudamah bin Maz'un bersama orang-orang bersamanya yang minum arak. Kata mereka ini wajib diminta untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib diminta untuk bertaubat. Kalau mereka bertaubat, kita sebat dia sebab had minum arak, sebab hukum hudud 80 sebatan. Kalau bertaubat. Tapi kalau tak bertaubat, kita bunuh dia. Sebab apa? Sebab dia menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita baca apa yang Syekh sebut. Jadi kafir, orang yang buat salah kadang-kadang terkeluar pada Islam, kadang-kadang tak terkeluar. Bila dia menghalalkan dan menafikan hukum Allah Subhanahu wa taala, dia jadi boleh jatuh, dia hukum asalnya jatuh jadi kufur. Dan bukan benda biasa, bukan simple, berlaku pada sahabat, dan Umar sepakat dan bersama dengan sahabat yang lain, mereka sepakat untuk menghukumkan bunuh terhadap ahli Badar sekiranya mereka tidak tarik balik pandangan tersebut dan tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bertaubat tetap dikenakan hukuman, iaitu hukuman minum arak. Akhir sekali semua yang terlibat dihukumkan sebat 80 sebatan, termasuk gubernur. Termasuk gubernur. Semua sekali gubernur bersama orang-orang yang tadi, kerana mereka minum arak, kesalahan tetap salah.
Mereka pun tarik balik, bertaubat kepada Allah SWT, sampai keadaan mereka tak boleh maafkan diri sendiri. Kenapa aku boleh, ini pun salah faham. Bertaubat, betul-betul dengan taubat, sehingga adanya putus asa. Kita akan baca apa Sayyidina Umar kata kepada iparnya yang berputus asa, yang terlalu menyesal di atas apa yang telah berlaku. Maka okey, kita baca dulu. Ada ayat cantik situ. Ada ayat cantik. Okey. Qudamah bin Abdullah, itu Qudamah bin Maz'un, dan sekumpulan yang lain telah meminum arak setelah pengharamannya. Mereka mentakwilkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus salihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus salihat." Apabila perkara ini diadukan kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Talib dan para sahabat lain sepakat bahawa sekiranya mereka mengakui pengharaman arak itu, maka mereka akan dihukum sebat, dan sekiranya mereka berterusan menghalalkannya, mereka akan dihukum bunuh. Umar berkata kepada Qudamah, "Engkau tersilap gali lubang. Engkau tersalah gali lubang. Sekiranya engkau bertakwa, beriman dan beramal soleh, nescaya engkau tidak akan minum arak." Ayat ni salah faham. Kalau betul-betul kamu beriman bertakwa, arak ni pun kamu tak minum. Bukan kata minum arak kemudian beriman bertakwa. Kalau orang beriman bertakwa, arak pun tak minum. Kata Sayyidina Umar Khattab kepada Qudamah bin Maz'un, iaitu salah seorang pada sahabat. Ayat di atas diturunkan kerana apabila Allah Subhanahu wa taala mengharamkan arak, dan ini berlaku selepas peperangan Uhud, beberapa sahabat berkata, bagaimana dengan sahabat-sahabat kita yang telah mati sedangkan mereka minum arak? Kenapa ayat ini turun? Qudamah bin Maz'un salah faham. Hakikatnya ayat ni kata orang yang dah minum arak, orang yang dah makan perkara yang haram, mereka tidak berdosa kepada mereka selagi mereka beriman dan beramal soleh. Bukan pada orang yang lepas hukum arak diharamkan. Tak, Allah turunkan bila berlakunya, apabila turun ayat pengharaman arak, ada di kalangan sahabat kata, macam mana si fulan dah meninggal dah, dia dulu minum arak, dia dulu begini begitu, sedangkan mereka dah meninggal. Allah kata orang-orang yang makan minum pada apa yang Allah haramkan sekarang, Allah SWT tidak menjadikan itu sebagai dosa pada mereka selagi mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Syekh, ayat ni turun sebab ni. Tapi Qudamah salah faham. Dia ingatkan untuk orang beriman tadi termasuk mereka sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat di atas dengan menjelaskan di dalamnya bahawa orang yang memakan atau meminum sesuatu pada zaman ia tidak diharamkan, maka adalah tidak menjadi kesalahan sekiranya dia daripada kalangan orang yang beriman dan melakukan amal soleh, sebagaimana juga sembahyang menghadap Baitul Maqdis. Orang solat Baitul Maqdis ketika solat sebelumnya tak payah risau. Ketika itu Allah SWT belum arahkan untuk menghadap ke Baitullah, maka solat ketika itu kita Baitul Maqdis, solatnya sah dan diterima. Tak perlu risaukan apa yang lalu. Sama juga kita kalau cerita tegur satu amalan, habis orang dulu masuk neraka lah semua. Kan selalu dengar, habis mak ayah tok guru-guru dulu orang yang buat benda yang salah ni semua ahli neraka lah. Selalu hujah sama. Kita kata tidak. Orang yang tidak tahu, tidak mampu, dan pada zaman keadaan tertentu, mereka Allah SWT tidak mengambil dosa pada mereka. Mereka dah cuba taat, sembahyang, pergi masjid, buat semua benda kebaikan semua sekali, salah juga. Takkan nak ustaz ajar salah, ustaz yang ajar. Jadi ustaz tu pun kadang-kadang pun cuba nak ajar yang betul. Jadi bab kedudukan seorang di sisi Allah, kita tak hukum apa, kita hanya hukum kepada amalan. Benda betul katakan betul, salah katakan salah. Walaupun sahabat Ahlul Badar, Ahlul Uhud ikut semua peperangan, salah tetap salah. Hukum Allah tetap hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip. Yang salah tetap salah, siapa pun dia. Cuma beradablah. Beradab ketika menyatakan kesalahan yang datang daripada seorang ulama atau seorang yang dihormati oleh masyarakat. Sebab dengan kita tidak beradab menyatakan kesalahan dan orang yang mempunyai kedudukan masyarakat, menyebabkan kita menjauhkan dirinya dan pengikut-pengikutnya dari kebenaran.
Asalnya nak ikut dah, nak terima dah. Bila orang tak beradab, orang rasa sebagainya, akhirnya mereka membentuk, mereka bentuk satu kumpulan sendiri dan mereka berdegil di atasnya hanya kerana tindakan kita. Kita risau kebenaran tak diterima kerana diri kita. Kita kata kita dakwah, kita kata kita begini. Kadang-kadang kebenaran tak diterima sebab kita. Itu yang sering kita risaukan. Betul, dalam berdakwah adanya fiqh dakwah, adanya ada adab dan sebagainya, kerana kita tak nak kita nak cegah satu kemungkaran akan membawa kemungkaran yang lebih besar lagi. Kita nak cegah mungkar itu hilang atau berkurang. Itu yang kita inginkan. Okey, seterusnya mereka yang melakukan itu adalah terkutuk berdasarkan mereka telah Seterusnya mereka yang melakukan itu adalah terkutuk berdasarkan mereka telah tersilap dan tidak mahu bertaubat. Bukan terkutuk, salah, betul-betul tersilap. Ayat asalnya summa inna ulaika allazina fa'alu dzalika nadimu wa alimu annahum akhtau wa ayisu minat taubah. Kemudian sahabat-sahabat yang terlibat tadi, ni terkutuk semua padam ni. Tak kena ni. Kemudian sahabat-sahabat terlibat tadi, Qudamah bin Maz'un bersama dengan kumpulan-kumpulannya, fa'alu dzalika, yang telah melakukan perbuatan tersebut, nadimu, menyesal. Nadimu, menyesal, wa alimu annahum akhtau, dan mereka sedar bahawa mereka telah melakukan kesilapan. Tapi masalahnya apa? Wa ayyisu minat taubah, dan mereka rasa putus asa, takut taubat mereka tak terima. Putus asa pula masalah kedua kepada kumpulan tadi. Selepas mereka bertaubat minta ampun, akhirnya mereka merasa macam dosa terlalu besar, kesalahan yang sangat besar. Fakataba Umar ila Qudamah yaqululah, maka Umar pun tulis satu surat hantar kepada Qudamah, dan Umar berkata Hamim. Tuliskan ayat Quran dalam surat tersebut. Hamim, tanzilul kitabi minallahil azizil alim, ghafiriz dzamb wa qabilit taubati syadidil iqab zit taul, la ilaha illa huwa ilaihil masir. Surah Ghafir. Cerita tentang Allah Subhanahu wa taala mengampunkan ghafirudz dzambi wa qabilit taub. Allah mengampunkan dosa dan menerima taubat. Makna yang lain tuan-tuan baca nanti di sini. Yang penting, kata Sayyidina Umar selepas tuliskan ayat ni, ma adri ayyu dzambaika a'zam. Aku tak tahu dosa mana lebih besar yang kamu lakukan. Dosa kamu minum arak ke, dosa kamu putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tulisan kedua Sayyidina Umar, lepas dia menyesal sangat, menyesal. Sayyidina Umar tengok dengar berita bahawa mereka ni tak habis-habis menyesal di atas kesalahan mereka, menyesal sampai tak ke depan, tak boleh move on. Rasa susah sangat nak ampunkan diri mereka. Sayyidina Umar tulis surat yang baru, cerita tentang Allah terima taubat, Allah ampunkan dosa, terima taubat. Umar kata, aku tak tahu dosa yang lama kamu minum arak tu, ataupun dosa kamu berputus asa berrahmat Allah ini, daripada bertaubat ini, yang mana lebih besar? Yang mana lebih besar? Istihlalukal muharram awalan, kamu menghalalkan benda yang haram pada peringkat awalnya, am ya'suka min rahmatillahi thaniyan, ataupun putus asanya kamu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, iaitu dosa yang kedua. Wa hadzal ladzi ittafaqa alaihi sahabah wa muttafaqun alaihi baina a'immatul Islam. Dan inilah yang hukum beginilah yang disepakatkan oleh sahabat, yang disepakatkan oleh umat Islam secara keseluruhannya. Jadi kita tahu bahawa selepas itu Qudamah bin Maz'un salah seorang gubernur yang hebat dalam di Bahrain. Beliaulah yang menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala, dan kisah kehebatan Qudamah bin Maz'un, Bahrain menjadi tempat tersebarnya Islam, sehingga negeri yang diasaskan oleh umat Islam kemudian tersebarnya ke negara sebelah adalah berkat Qudamah bin Maz'un. Yang kita tahu bahawa yang penting kita bincangkan apa? Bincang bahawa ada dosa, ada orang buat dosa sampai jatuh, boleh terkeluar dari Islam dan hukumnya bunuh. Ada orang buat dosa yang sama, tapi kadang-kadang dia jatuh pada bab maksiat. Ada orang buat dosa yang sama, kadang-kadang kerana dia tidak tahu, maka Allah ampunkan dosa dia. Kalau dia betul-betul nak taat pada Allah tersilap, walaupun maksud dia tak hukum Allah, kadang-kadang Allah berikan pahala di atas kesilapan ijtihadnya, di atas ijtihadnya, dan Allah ampunkan kesilapannya. Ini bab perbuatan
perbuatan dosa. Sebab kerana Syekh nak jawab apa? Jawab tentang ayat wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Jadi kufur tadi artinya apa? Ayat tadi tak salah. Ayatnya betul dan boleh diletakkan pada semua keadaan. Sebab apa? Sebab kufur itu ada jenis-jenisnya. Cuma terjemahan di sini, kita betul sikit terjemahan. Terjemahan di muka 95 tu bawah. Selepas Sayyidina Umar hantar surat pada Qudamah, penulis tidak tahu dosa manakah lebih besar. Bukan penulis, Sayyidina Umar yang kata, aku tak tahu. Mana masih lagi teks berkaitan dengan surat Sayyidina Umar. Buang kata penulis itu, maksud Sayyidina Umar, aku tidak tahu. Aku tu buat kurungan Sayyidina Umar Al-Khattab. Aku tidak tahu dosa yang manakah lebih besar, sama ada engkau menghalalkan arak pada mulanya atau engkau putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kemudiannya. Hukum yang disepakati oleh para sahabat ini adalah yang disepakati oleh para imam Islam. Dan inilah dia hukum berkaitan dengan bab yang kita bincangkan. Ijma' ulama mengatakan bahawa orang-orang yang kufur tadi, orang melakukan maksiat tadi boleh terjadi boleh terjadi dengan tiga keadaan. Sama ada dia kafir, terkeluar dari Islam, atau dia melakukan satu perkara bercanggah hukum Allah tapi jatuh dalam bab buat maksiat, ataupun kadang-kadang dia buat salah, Allah ampunkan dosanya. Malah kadang-kadang Allah berikan pahala di atas ijtihadnya kerana cuba taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah dia yang tegaskan Sayyidina Umar Khattab. Maksudnya amalan tadi adanya maratib. Perbuatan suatu maksiat tadi ada martabat-martabatnya, bukan satu. Khawarij satu je, semua kafir. Murji'ah satu je, semua tak apa. Ni pada dua keadaan tadi. InsyaAllah kita baca ke kita nak buka soalan? Buka soalan dulu sebelum masuk pada matan yang baru, iaitu wa narju lil muhsinina wal minal mu'minina ay ya'fu anhum wa yudkhiluhumul jannah bi rahmatihi wa la na'manu alaihim wa la nashhadu lahum bil jannah wa nastaghfiru li musiihim wa nakhafu alaihim wa la nuqannituhum. Okey, bab apa? Bab orang-orang baik di kalangan umat Islam ini, kita mengharapkan dia mendapat rahmat Allah dan masuk syurga. Kita harapkan dia. Kita tak boleh confirmkan dia ahli syurga. Dan kita dah confirmkan dia mati syahid. Orang yang meninggal dalam keadaan berperang, kita mengharapkan bahawa dia harapkan dia syahid, harapkan dia dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang baik di kalangan ulama, kita tak dah confirmkan. Kecuali apa yang Nabi sebut, Nabi janjikan masuk syurga. Orang yang Nabi janjikan masuk syurga, di kalangan sahabat-sahabat, di kalangan nama-nama tertentu disebutkan, dan orang yang dikonfirmkan neraka, itu kena confirm. Tapi untuk keadaan sesama Muslim, keadaan sekarang di kalangan orang-orang yang baik, al-muhsinin minal mu'minin, orang yang baik di kalangan orang mukminin tadi, kita apa? Kita harapkan dari mereka supaya Allah mengampunkan mereka dan memasukkan mereka dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tak boleh confirmkan, kita rasa takkanlah masuk neraka. Tak boleh katakan begitu, mesti masuk syurga. Kita tak boleh nak confirm. Dan yang kedua, kalau ada di kalangan orang mukminin ini yang buat salah, yang buat maksiat, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa kita buat? La nastaghfir limusiihim. Kita minta ampun pada mereka. Kita minta istighfar. Kita istighfar, minta pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang-orang yang meninggal di kalangan orang mukminin tadi, yang meninggal dalam keadaan bermaksiat. Kita minta Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dia kerana dia masih ada keimanan padanya. Dan kita takut dia dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesalahannya, dan kita tak boleh confirmkan dia masuk neraka. Ini matan yang akan dibincangkan oleh Syekh pada pertemuan pada minggu depan, insya-Allah. Ini matan dalam kata-kata Imam Tahawi, akan disyarahkan oleh Syekh Ibn Abil Is dengan syarah yang saya rasa antara yang terbaik, antara syarah yang paling cantik berkaitan dengan raja dan khauf. Raja untuk orang mukminin dan khauf terhadap orang-orang kafir, yang orang-orang mukmin yang melakukan maksiat. Di bab raja dan khauf, dan Syekh akan bincangkan raja khauf tak semestinya datang pula daripada orang buat maksiat je. Kerana orang khauf dan raja ni datang bersama, dia akan datang bersama. Ada 3 syarat dan sebagainya. Kemudian Syekh akan bincangkan ada 11 sebab yang menyebabkan orang yang buat maksiat Allah ampunkan dan boleh jadi masuk syurga.
Ini akan dibincangkan secara detail pada pertemuan akan datang insya-Allah. Kita buka soalan. Hari ini kita awas sikit. Bukan awal, maksudnya sharp. Mula lambat, ganti sharp. Okey. Ya saya. Ya saya. Ya, dia salah. Kalau okey, sesuai kalau. Quran sebut Quran sebut dalam ayat dia perbuatan yang sama tapi Quran letakkan nama dengan nama berbeza. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ayat pada ayat kita kata Allah wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun. Wa man la yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Tiga gelaran tadi artinya ada tiga, walaupun tak berhukum hukum Allah, ada tiga keadaan. Cuma dalam keadaan kita mengatakan bahawa kadang-kadang jadi fasik, kadang-kadang jadi zalim, tak menafikan jadi kafir. Kalau orang yang zalim, orang fasik ni kat mana? Zalim boleh jadi zalim yang besar, syirik, boleh jadi zalim kecil buat dosa. Orang fasik tadi boleh fasiknya sampai jadi kafir, kadang-kadang tidak kafir. Tiga ayat ini tidak menafikan antara satu sama lain. Cuma mengisyaratkan bahawa dosa yang sama boleh berlaku dalam beberapa keadaan. Jadi Quran sebut dan orang yang bertanya tadi dia yang tidak memahami Al-Quran. Sebab itu Quran kita terima secara keseluruhan. Kita nak cari teks. Kalaulah semua pembahagian ilmiah, nak cari Quran yang beritahu, tak jadi satu hukum. Jadi kita satu je. Kalau ada orang kata dah terang ni Quran sebutkan dia kafir, kita bawa balik dah terang ni Quran sebut dia fasik je. Tak kafir. Terang juga. Sebab tu kita akan jumpa contohnya kalau orang kata dah terang ni Quran kata orang yang bunuh tadi kafir, atau hadis kata orang yang bunuh kafir. Kita bawa lah hadis dah terang ni Quran kata di mereka orang beriman. Dia sama je kalau tak selesai. Sebab tu ulama dah mudahkan dah bila lepas dari kumpulkan dalil, mereka merumuskan buat pembahagian. Dan pembahagian tak ada masalah, pembahagian macam mana sekalipun, yang penting tidak bertentangan dengan Quran. Ana selalu buat contoh tentang tauhid 3 lah, tauhid 3. Pembahagian tak masalah pun, nak tauhid 3 ke, tauhid 2 ke, tauhid cuma 1 je ke, tauhid 5 tak masalah. Yang penting tidak menafikan ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam dimensi, dalam kita bincang pelbagai aspek. Kalau kita tengok dalam bab amal dengan i'tiqad, tauhid ada dua. Tauhid amali dengan tauhid i'tiqadi. I'tiqad apa yang kita yakini, apa yang kita buat. Dua-duanya mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Pembahagian dua. Kalau lihat dari segi hak Allah Subhanahu Wa Taala, kita kata rububiyah, uluhiyah dan asma sifat. Berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, pembahagian jadi tiga. Kalau berkaitan dengan hukum Allah, tambah lagi tauhid hukum. Berhukum hukum Allah, mentauhidkan Allah dalam keadaan berhukum menghukum Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Nak bagikan macam mana sekalipun, bagilah. Ataupun tauhid cuma satu je, mengesakan Allah satu je lah. Yalah satu lah. Yang penting tidak menafikan. Bab kreativiti untuk membahagikan suatu masalah ilmiah tadi, kalau pembahagian tadi tepat akan diterima oleh ulama. Kalau pembahagian salah akan dikritik, itu je. Yang penting dia tidak menolak ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang berlaku dalam pembahagian ini dah disepakatkan oleh ulama terdahulu. Ini benda penting. Sebab tu kata Syekh telah diijma'kan, walaupun masalah tadi, masalah Allah kata siapa tak berhukum hukum Allah dia jadi kafir, tapi sahabat dah ijma' bahawa berlakunya keadaan orang tak berhukum hukum Allah tetapi dia tidak kafir. Ketika itu Sayyidina Umar wujud, Sayyidina Ali wujud, sahabat lain wujud, dan hukuman itu diterima, dan orang yang buat salah tadi dah iktiraf, berlakunya ijma' pada zaman sahabat. Menunjukkan ada perbezaan.
Hmm. Yes, saya. Yes, saya. Betul, dia sama semua masalah. Nak kata bahagian bid'ah tu satu saja semuanya dalalah. Nak kata bid'ah bagi dua, tak ada masalah pun. Yang penting tidak menafikan hukum Allah. Ketika kita mengatakan bid'ah ada dua, bid'ah mahmudah dengan bid'ah hasanah dengan bid'ah dalalah. Asalkan apa mahmudah, jangan kata bab agama. Mahmudah tu bid'ah bab dunia lah. Bab bid'ah hasanah dan mahmudah itu bid'ah dalam bab dunia. Kita buat benda baru yang menguntungkan masyarakat, kita wujudkan undang-undang untuk masyarakat, buat pejabat pos, buat bukukan perkenalkan percetakan terhadap Quran, perkenalkan Quran digital, buatlah apa sekali bid'ah ni, tak kisahlah. Itu bid'ah hasanah lah tu. Tapi bid'ah dalalah bila mengubah hukum Allah. Ayat Quran diubah balik, zikir ditambah-tambah, dikurangkan semua. Itu bid'ah dalalah. Kalau nak bahagi macam tu kita terima. Tak ada masalah pun bid'ah itu. Tapi yang Nabi maksudkan istilah syarak ketika merujuk kepada bid'ah, Nabi kata ala inna kulla muhdatsatin bid'ah, itu dah bab agama. Bab agama Nabi tak bagi. Nabi kata semua yang baru dalam agama adalah sesat. Semua sesat tempat neraka sebab agama. Tapi kalau pembahagian Imam Syafi'i rahimahullah, dengan contoh yang beliau tunjukkan, beliau tidak menyatakan bab agama ni boleh buat bid'ah. Beliau mengatakan bab bid'ah ni dari segi kesannya ada dua. Satu bid'ah yang baik, yang buruk. Yang baik dalam bab apa? Bab bid'ah kreativiti dalam melakukan suatu perkara berkaitan dengan dunia untuk kebaikan masyarakat. Dan bid'ah yang buruk ialah melakukan satu bid'ah dalam bab agama. Macam orang yang nak puasa selamanya, yang nak solat dan tak nak tidur sebagainya. Ini bid'ah dalam bab agama. Maka bab agama tidak ada pujannya. Dia tak masalah pun orang kata bid'ah sanah, bid'ah. Tapi tengok pada apa yang dilakukan. Sama juga berjak. Okey. Okey. Betul lah, dia hukumkan pada amalan, dia bukan hukumkan pada orang. Kalau kita hukum pada amalan, kita tegas. Yang ni tak ada. Tak ada jalan kalau kata kalau benda yang tidak ada dalam syariat, takkan membawa ke syurga. Dia dua je. Kalau hukum pada orang tak boleh lah. Kalau hukum kepada amalan, kita akan ada amalan yang betul dan salah. Yang betul katakan betul, yang salah katakan salah, yang kufur katakan kufur, yang syirik katakan syirik, yang bid'ah katakan bid'ah, yang baik tempat amalan. Tapi ketika menghukumkan pada orang, tak boleh. Suatu orang yang mengatakan semua bid'ah itu adalah sesat, so sesat itu adalah neraka, dia tidak menghukumkan neraka pada ahli bid'ah. Sebab dia menghukumkan kepada amalan. Tetapi ketika amalan itu dilakukan oleh orang pelaku tertentu, ada hukum lain. Sebab boleh berkemungkinan benda yang sama, ni yang kita bincangkan. Orang yang sama, orang yang berbeza buat amalan yang sama, hukumnya berbeza-beza menurut mengikut pelakunya. Orang buat satu perkara bid'ah, dia rasakan bahawa ini adalah qurbah, ini adalah ibadah. Kena sebut tentang kenderaan arwah sebagai contoh. Orang yang buat betul-betul meyakini bahawa inilah hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kami bersedekah kerana Allah sebagainya. Kita kata apa? Kita kata amalan tadi nak kata boleh tak? Amalan tak wujud dalam syarak. Tetapi sedekah wujud tak? Wujud. Sedekah wujud. Kita doakan supaya kebaikan yang ada dalam apa yang dilakukan itu Allah terima, dan keburukan yang ada itu Allah ampunkan. Tetapi dalam keadaan begitu, kita tidak menafikan bahawa hukum itu pada asal amalan itu, hukum amalan tersebut adalah bid'ah, kerana dia mengada-ngadakan sesuatu yang Nabi tak ajarkan. Orang buat maulid Nabi kerana sayang dan cinta kepada Rasulullah.
Kita katakan semoga Allah terima cintanya kepada Rasulullah, kebaikan yang ada, dan semoga Allah ampunkan amalan dia buat salah. Tapi kalau tanya apa hukum, bid'ah. Kita tetap yang betul tetap kita katakan betul, yang salah kita kata salah, yang haram kata haram, halal kata halal. Tetapi bila ada pelakunya, kita perlu istighfar pada mereka. Ini yang kita bincangkan. Orang yang buat, bila nampak orang yang buat dosa, kita tak katakan dia ahli neraka. Kita istighfar. Syekh kata mulakan dengan istighfar pada dia. Minta ampun dengan dia. Masa dia hidup, kita ajak dia buat baik, kita terangkan pada dia. Dah meninggal, kita istighfar pada dia, minta Allah ampunkan dia semua sekali. Dan kita tak campak, tak hukumkan dia sebagai ahli neraka. Hanya Khawarij saja yang hukumkan orang buat maksiat ni ahli neraka. Okay. Itu adakah Khawarij? Akhirnya umat Islam, kita minta pengampunan untuk dia. Kerana dia berada dalam masyiah Allah SWT, berada dalam kehendak Allah SWT. Kita mohon supaya Allah SWT ampunkan dia selagi dia tidak mati dalam keadaan syirik. Jadi tidak, sebab tu akidah sunnah wal jamaah walaupun mengatakan suatu amalan itu syirik, tapi mereka tidak mengatakan orang yang buat amalan itu sebagai musyrik. Tidak mengkafirkan. Mengkafirkan suatu amalan tidak bererti mengkafirkan orang yang melakukan amalan tersebut. Kerana orang yang beramal tadi ada keadaannya. Kadang-kadang betul-betul jadi musyrik, jadi kafir, kadang-kadang tidak, kadang-kadang tersilap. Dan kebanyakan yang berlaku dalam umat ini kerana kejahilan. Kebanyakan berlaku sebab tak tahu. Maka tidak ada secara umumnya kita tak boleh hukumkan orang yang buat kesalahan sebagai kafir, sebagai musyrik, atau sebagai, malah kita kata sebagai mubtadi', ahli bid'ah. Kita pun tak kata. Kita kata mereka adalah orang awam. Dia dengar, dia tahu, tapi tak buat hati. Maksudnya masih ada syubhah. Syubhah ni artinya sampai ke tahap dia dah tahu, dia yang betul-betul jatuh ni kalau ikut pada hukum ni, yang betul-betul tahu dia salah dah, dia nak lawan juga. Itu baru kita. Tu isi yang tahu benda tu cuma dia je. Kita tak boleh nak korek isi hati dia. Kita kata saya dah terangkan habis-habis dah, dia tak faham. Ya, dia tak puas. Teranglah. Kita kerja kita hanya menerangkan sampai bila-bila. Yes, sir. Kefarduannya. Dia nak bagi tu masa dia hidup ke masa meninggal? Confirm dia masa dia hidup. Kalau masa dia hidup, dia bukan faraid, hadiah. Hibah. Jadi kalau dia nak seorang bapa, dia masa dia hidup lagi, atau mak, dia ada harta nak hidup, dia nak bagi anak dia, masa tu bukan faraid lagi. Masa tu dia bebas bagi harta daripada siapa. Cuma Allah tuntut dia melakukan keadilan. Adil lah, untuk memberikan hadiah kepada anak-anak, hukum berkaitan dengan keadilan. Tetapi harta ketika milik dia, maka dia bebas beri pada siapa sahaja yang dia kehendaki. Kecuali pada waktu nazaknya, waktu dia sakit terlalu tenat, yang dia tahu hanya akhirat. Waktu tu pertimbangan dia dah berbeza. Bukan mana waktu-waktu kadang-kadang dia nak wakafkan, seperti berlaku Sa'ad bin Abi Waqqas, nak wakafkan semua sekali harta dia. Kemudian Nabi, sebab masa tu Nabi tak terima, sedangkan Abu Bakar bawa harta semua sekali, Nabi terima. Sebab ketika itu Abu Bakar datang sedar, yakin, tahu kat Nabi, terima. Orang yang buat keputusan dalam waktu matang. Tapi orang yang tengah sakit, orang yang tengah semua sekali, dia pula buat wasiat. Artinya ketika itu orang yang dalam keadaan begini, kadang-kadang mereka nampak tak ada harapan dalam kehidupan, akhirnya mereka buat pertimbangan yang tidak tidak waras. Bahasa kita lah macam tu, kadang-kadang tidak waras dalam keadaan tertentu, maka tak ditolak dalam tersebut. Jadi waktu masih sihat, siapa sahaja bapa yang masih sihat sebagainya, dia nak bagi sama rata dengan anak dia, bagi siap-siap, tak ada masalah. Itu hak dia, kerana harta dia. Masa dia hidup nak bagi anak yang banyak jaga dia, anak yang dengar cakap dia, anak tetap pulang pada dia. Tapi bila dia meninggal saja, harta yang belum diputuskan, yang belum diberikan, harta tersebut hendaklah diberikan dengan cara faraid. Perbincangan tak, kalau tanazul, perbincangan pihak yang dapat sikit dapat banyak, dia suka. Kita nak tengok pihak yang sepatutnya dapat banyak, dia terima sikit.
Dia reda, mereka inilah yang perlu dia ambil statement, dia reda, dia nak semua. Kalau taradhi, sama-sama reda, tak masalah. Saya pada beberapa hari yang lepas, ada yang memang dapat faraid dan tanya macam mana Ustaz, saya tak nak terima langsung. Macam mana saya nak serahkan pada yang lain? Serahkan kepada mana adik meninggal, ada harta, okay. Adik dia tak nak bagilah anak-anak dia. Dia macam fikir, tanya macam mana cara nak serahkan harta. Bukan cara dapatkan harta. Memang tak nak. Itu hak masing-masing. Hak masing-masing. Yang penting sahibul hak, orang yang memiliki hak, dia reda dan dia yang berikan. Dan anda cadangkan dalam bab faraid ini pada asalnya bahagi ikut faraid dahulu. Lepas baru nak bagi dan sebagainya, bagilah. Pulangkan. Ya. Ya, mungkin begitu. Sebab tu lebih baik beri dulu, semua tahu hak masing-masing, kemudian kembalikan dalam bentuk hadiah dan hibah dan sebagainya. Itu selepas, yang penting fardu dan juga bahagian masing-masing dah diketahui dan dah diserahkan berdasarkan pada hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Tak, dia masih hidup, dia masih lagi berhak. Kita tak tahu niat dia. Yang penting dia sayang siapa, dia boleh bagi. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Sayang, kasih sayang masih hidup ni mempengaruhi keputusan. Kadang-kadang anak lelaki ni, walaupun dia kalau meninggal dia dapat banyak, tapi tak pernah jenguk. Tak jangan jenguk bapa, buat hal banyak sebagainya. Anak ni dia kecil korbankan macam-macam. Jadi dalam benda ni mempengaruhi. Sebab tu masih hidup hak hak tu bebas pada sahibul mal, orang yang pemilik pada harta. Tuan dia bebas beri pada siapa nak, cuma yang Allah minta adil. Adil. Kalau yang ditolong banyak ni dibagi, adil pada keadaannya. Jangan pula dia tak suka dengan seorang anak yang tu itu antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dari segi hukum fiqahnya dia bebas untuk beri kepada siapa yang selagi dia hidup dan dia waras. Bukan hidup dalam keadaan dan dia tak waras. Betul, ada orang yang masa tu dah dia nak jaga ayah dia semua sekali, masa tu pen ada, ayah saya je. Itu tak kena lah. Waktu-waktu yang begitu tak kita berkemungkinan dia jatuh pada bab keputusan yang tidak waras. Perlu dilihat. Mana kalau ada dia tuntutan, dia perlu dirujuk kepada hakim lah. Okey. InsyaAllah. Ya, Zaid. Ya. Ya. Hukum Allah tak kira hukum hudud saja, kita semua hukum Allah. Walaupun ayat ini banyak difokuskan kepada pemerintah-pemerintah yang tidak hukum Allah, berkaitan hukum hudud, kisah dan sebagainya, tetapi hukum Allah itu lebih luas daripada itu. Lebih luas daripada itu, termasuk bab tak terima hukum Allah, bab faraid, bab salat, bab semua sekali sama. Kadang-kadang boleh jadi kafir, kadang-kadang jadi zalim, kadang-kadang jadi fasik. Semua Allah. Maksiat. Dengan Islam bila dia menafikan kewajiban solat dan dia memperlekehkan solat, macam mana hukum-hukum yang lain. Itu khilaf antara mazhab pandangan Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Secara ini adalah kufur yang hakiki ataupun kufur besar atau kecil. Ada perbincangan masa fiqh. Tetapi secara umumnya jumhur mengatakan bahawa masalah dia tidak kafir dengan kafir yang besar. Wajib dia bertaubat. Kerana salat itu ada fardunya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ada waktu tetapkan. Bukan artinya dia terlepas, tak.
Maksudnya nak beritahu bahawa dia tak boleh qada. Qada artinya dia ganti balik. Mana boleh ganti? Benda terlepas dah. Dia benda terlepas dah. Amalan dia hari ni, kita sembahyang dalam waktu, sembahyang lepas waktu. Walaupun sama kita sembahyang 4 rakaat. Subuh rasa berat, waktu subuh memang bangun pukul 10. Tapi sembahyang, walaupun sembahyang 10 rakaat sekalipun, tak sama macam sembahyang subuh 2 rakaat pada waktunya. Qada tidak ada. Jadi dia, kalau dia terlepas pada waktu ni, dia banyak bertaubat. Itu yang pertama sekali, bertaubat, minta ampun Allah SWT. Kemudian dia banyak beramal supaya Allah SWT, memohon rahmat Allah supaya Allah SWT menerimanya. Sebab tu hatta dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan agak longgar dalam masalah qada, itu sendiri pun mereka mengatakan bahawa qada solat itu adalah sebagai bentuk kalaulah qada itu paling kurang dia akan jatuh jadi apa? Kalau solat pertama dah sah, dia jatuh jadi sunat pada solat yang kedua. Itu pun dibincangkan. Maknanya kata solat hormat waktu dalam mazhab Syafi'i. Hormat waktu wujud dalam mazhab Syafi'i. Maknanya solat dalam keadaan yang ada. Mengatakan bahawa solat itu kemudian sampai pada rumah qada balik. Solat yang pertama tadi. Qada tu sendiri pun bukan mengatakan bahawa solat ini tidak sah. Tapi sebagai apa? Sebagai satu amalan untuk tampal balik apa yang kurang dalam ni. Cuma dari segi perbincangan ilmiah, kita katalah macam mana Dr. Mazhar selalu sebut benda yang kita dah tahu. Perbincangan ilmiah lain, tapi nak cerita bahawa konsep asalnya semua mengatakan bahawa solat yang terlepas itu tak boleh digantikan balik, kecuali orang yang lupa, orang yang tertidur, dan orang yang lupa, tidur, dan gila. Orang yang hilang akal. Tak masalah. Memang begitu. Taujih ulama begitu. Mana terutama dalam mazhab Syafi'i taujih begitu. Tapi asalnya bukan ganti. Istilahnya qada, tapi hakikatnya dia bukan qada. Hakikatnya kita solat yang kedua itu adalah solat yang untuk tampal dan juga mohon rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, hakikatnya. Cuma mereka namakan dengan istilah qada, manakala mazhab jumhur mengatakan bahawa itu adalah solat sunat. Solat sunat banyak-banyak. Memperbanyakkan solat. Hakikatnya semuanya setuju bahawa solat yang terlepas itu tak boleh diganti. Okey. Jadi bila nama wajib taubat, wajib bertaubat pada Allah Subhanahu Taala, dan solatlah sebagaimana kita tahu, kita tinggalkan solat berapa banyak, solatlah yang kadar lebih banyak daripada solat yang kita tinggalkan. Mohon rahmat pada Allah Subhanahu Taala, semoga Allah terima. Selagi kita mampu solat. Kalau dulu kita tak sembahyang banyak-banyak. Berapa rakaat? Banyak-banyak. Berapa yang mampu? Kita pun tak tahu berapa umur kita sekarang, berapa banyak kita tinggal. Buatlah amal baik banyak-banyak, bertaubat kepada Allah SWT. Fattaqullah mastata'tum. Tak kepada Allah kepada kemampuan. Kalau dikatakan wajib satu-satu, kadang-kadang kita jadi susah ke apa? Berlaku kepada kepayahan pada orang yang tinggalkan solat, tak tahu berapa lama, tak tahu berapa waktu. Dia nak cari, nak anggaran kena ni anggaran tadi, benda yang elok pada asalnya. Tapi kadang-kadang ada orang yang dia merasakan benda tu akan membebankan dia, akhirnya dia kembali. Kadang-kadang boleh taujihkan dengan pandangan yang pandangan untuk gantikan benda nampak dia ni. Kalau taubat je, relax je. Sembahyang tidak apa tidak, kita kata kena qada, kena ganti balik solat kamu. Kalau jumpa dengan orang yang nak qada sampai dia dah sembahyang, tidak waktu nak ulang sembahyang 3 kali atau 4 kali, kemudian dia masih lagi dalam keadaan susah, kita kata perbanyakkan solat sunat. Dia pun saya jumpa ramai orang yang tinggalkan sembahyang dulu, dia kata saya hidup tak tenang. Sebab apa? Sebab rasa banyak sangat. Tinggal umur tak tahu berapa tahun, yang ditinggal dah berpuluh tahun dah solat dia. Kadang-kadang membebankan. Kalau ada orang yang cuba untuk berubah, dia banyak solat dan sebagainya, kita kata perbanyakkan solat, tak kira solat banyak-banyak. Sebab hakikat asalnya yang lepas tu sebenarnya lepas hakikat asalnya. Cuba kalau jumpa orang yang jenis yang bertaubat, kita taubat saja, lepas tu dia enjoy waktu lain, enjoy tak buat semayang pun tidak, sunat pun tidak, apa tidak, orang macam ni qada lah.
Baik-baik suruh dia qada. Qada balik sembahyang kamu berapa lama. Ha? Sebab kita pun dalam keadaan beritahu hukum sini pun bergantung kepada orang di depan kita. Kalau jenis yang macam ni memang kata qada, ambil pandangan mazhab Imam Syafi'i. Sebab qada dipaham tadi dengan isteri kata kena sembahyang tak kena sembahyang. Tapi kalau qada boleh ganti atau tidak, qada pada asal artinya menggantikan. Memang tak ada apa yang dapat gantikan solat yang telah berlalu. Itu yang jadi masalah. Ataupun naik kapal terbang. Saya selalu jumpa bawa jemaah umrah balik. Kan kita ni mutawif macam ni lah ceritanya. Balik daripada Mekah, subuh tu cepat sangat. Ramai jemaah kata, tak apalah qada balik. Sembahyang hormat waktu. Saya tengok dia tidur, dia hormat waktu kejap je. Dan saya sengah pada saya bukan orang biasa. Kerana imam, kerana semua kali tanpa berusaha susah payah dengan sedaya upaya, dengan mudah kita salat hormat waktu je lah. Saya tengok, dia kata macam tu tapi relax je, nanti saya qada balik. Kita takut begitu. Tapi kalau ada orang yang memang bermudah-mudah, tengok pada keadaan. Walaupun qaul kita rajihnya bab hormat waktu ni bahawa hormat waktu tidak ada istilah hormat waktu segi ilmiahnya, tapi kadang-kadang kalau jumpa orang yang memang jenis tak ambil berat langsung, mana dia ke sembahyang pun dahlah pada waktu di salam sekadarnya, bukan ikut kemampuan, sekadarnya ala kadar. Sekadarnya dari ala kadar. Tak kisah pun sembahyang teman-teman, kita kata qada balik. Qada balik salat yang sebab kadang-kadang dia main-main. Tapi kalau jumpa orang yang memang dia sedaya upaya buat, sah. Pada hukum asalnya memanglah solat ikut kemampuan pada waktunya, hukum asal. Cuma kadang-kadang manusia ni macam-macam. Kita nak supaya dia taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak main-mainkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kadang-kadang walaupun kita tak setuju dengan satu pandangan, tapi kita bagi pandangan tu pada dia. Secara jujurnya setengah bab qada, cerita bab qada ada tidak? Tak ada. Tapi banyak orang yang jumpa nak suruh qada. Banyak budak-budak lah sebenarnya. Qada balik sana. Berapa tahun tak sembahyang? Kan, budak-budak yang baru balik, umur 15-16 tahun, tanya dia mengaku tak sembahyang kat sekolah. Qada balik. Kan. Sedangkan kita tahu dalam hati tak ada qada pun. Dari segi ilmiahnya dia tanya. Tapi kita ambil pandangan dan kita keluarkan hujah-hujah mazhab Imam Syafi'i sebagainya, hujah yang kuat, bukanlah hujah yang kita boleh perlekehkan, tidak, hujah yang kuat. Cuma kita lebih mentarjihkan pandangan yang kata tidak yang tidak ada qada dari segi istilahnya. Tapi dari segi praktikalnya, budak-budak sekolah kan umur 18 tahun tak sembahyang lagi, sembahyang main-main. Pada anak budak-budak macam ni so qada je. Masa banyak, tenaga ada, semua ada, tapi dia malas, suruh qada. Kita nak supaya dia taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang maksudnya. Lama juga. Last, okey. Ya. Bagaimana? Sudah. Hadis Nabi SAW berkaitan dengan barang siapa yang merusak saudara Muslim sekiranya perkara itu benar, maka benarlah, sekiranya tidak dia kembali dirinya. Adalah satu hadis berkaitan dengan tahzir. Hadis itu sebelum dicerita tentang hukumnya adalah hadis saja berkaitan dengan peringatan. Peringatan artinya minta kita, Nabi peringatkan jangan kita bermudah-mudah menuduh seorang itu sebagai kafir. Dalam masyarakat hadis ini lebih kepada kita mau az-zajar. Az-zajar artinya kita peringatkan supaya jangan buat langsung benda tu, jangan buat benda tu. Takut dikhawatiri, bila dikhawatiri dia tak jadi hukum apa. Kita perlu kembali kepada hukum bab takfir, tengok berlaku atau tidak dan sebagainya. Dia akan jatuh, memang berlaku kadang-kadang orang hukum orang kafir dia akan kembali jadi kafir. Tapi kadang-kadang orang hukum orang kafir pada pandangan dia memang yakin orang tu kafir. Hakikatnya orang itu tidak melakukan kekufuran, itu semuanya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dari segi hadis itu, hadisnya asalnya hadis zajar. Hadis tujuannya untuk cergah kita supaya takut jangan buat amalan yang dilarang tersebut. Antaranya melabel, jangan melabel, jangan kata ada ni cerita kafe lain. Okey insya-Allah. Okey insya-Allah. Sekadar ini sebab nak takut kita ada live, ada yang tengok kata lama sangat. Sekadar ini dulu kita tutup dulu. Kalau insya-Allah malam ni kita ada tempat lain lagi kita.
ada bincangan, boleh bincang di luar insya-Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.